Sukma ditangguh had umur atlet dipertikai. Bekas pemain Selangor tuntut ganjaran tanah. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Dimulakan dengan sukan di mana perkembangan proses pensusahan kelab bola sepak. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina mereka memaklumkan sebanyak 21 pasukan berjaya memenuhi syarat pembentukan kelab bola sepak bagi menggantikan pasukan yang dibentuk Persatuan Bola Sepak Negeri sebelum ini. Dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini, Datuk Seri Rizal memaklumkan Malaysia merupakan negara Asia terakhir yang melaksanakan proses tersebut. Proses penswastaan itu dilihat sebagai usaha pemisahan daripada sudut tanggungjawab, skop dan peranan yang ketara di antara FA dan FC. Sementara itu, berhubung aksi Piala Malaysia 2020, beliau berharap baki saingan kejohanan berkenaan dapat diteruskan. Secara peribadi, selaku Menteri Belia dan Sukan, memang saya amat berharap supaya 7 matches ataupun 7 perlawanan ini dapat diteruskan di negeri-negeri yang dianggap sebagai hijau. Namun kita akur kepada MKN dan melihat bahawa kesihatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting di samping juga kesediaan dua negeri tersebut untuk memberi kebenaran. Saingan suku akhir Piala Malaysia 2020 sepatutnya dijadual berlangsung pada minggu ini. Tiada penganjuran Sukan Malaysia Sukma Johor pada tahun ini dan 2021 bukan bermakna semua 11 venue pertandingan akan menjadi projek Gajah Putih. Sebaliknya, pelbagai aktiviti bagi menghidupkan bahang temasya berkenaan akan dirancang Sekretariat Sukma, Majlis Sukan Negeri Johor dan Kumpulan Prasarana Rakyat Johor. Esko Pelancongan Belia dan Sukan Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, Majlis Sukan Negeri Johor bersama Kerajaan Negeri turut bersetuju memberi imbuhan kepada 948 atlet, jurulatih dan pegawai sukan terlibat. Mereka telah bekerja, mereka telah berlatih selama 2 tahun dan sebagai tanda penghargaan, insyaAllah kita akan umumkan sedikit imbuhan kepada mereka. Dan insyaAllah pada bajet tahun ini yang bakal dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar akan juga ada imbuhan-imbuhan kepada mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Kota Iskandar Puteri. Sementara itu, Dato' On Hafiz memberitahu kerugian pembatalan Sukma 2020 dapat diminimumkan dengan perbincangan yang dibuat lebih awal iaitu 9 November lalu berbanding tarikh asal pada Disember. Juara bertahan Sukma kontingen Terengganu dijangka akan membuat perubahan dalam kontingen susulan penangguhan temasya berkenaan ke tahun 2022. Jelas Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT Ahmad Shahriza Yahya, perubahan ini melibatkan barisan atlet sedia ada dan perancangan kewangan perbelanjaan kontingen. Tambah Ahmad Shahrizal, mesyuarat jawatankuasa tertinggi Sukma sebelum ini telah mencadangkan kenaikan had umur penyertaan pada penganjuran seterusnya bakal menjadi pencaturan drastik buat kontingen negeri itu. Walau bagaimanapun, kita masih menunggu keputusan mesyuarat teknikal Sukma yang akan diadakan pada masa terdekat untuk menentukan had umur penyertaan atlet bagi Sukma 2022. Namun begitu, kita menyokong penuh cadangan yang diutarakan dalam mesyuarat jawatan tertinggi untuk menaikkan had umur atlet yang bertanding untuk Sukma 22 iaitu kepada 23 tahun. Ini kerana kita mengambil kira pelaburan, persediaan yang telah lama kita buat oleh Kerajaan Majlis Sukan Negeri Terengganu. Terengganu juga akan membuat keputusan dengan kadar segera sama ada perlu merombak sepenuhnya atau mengekalkan barisan atlet-atlet yang telah bertergulumus berlatih sejurus tirai Sukma Perak 2018 berlabuh. Perancangan kewangan perbelanjaan kontingen juga perlu dirangka secepat mungkin memandangkan pembentangan belanjawan negeri akan berlangsung tidak lama lagi. Untuk rekod pada Sukma 2018 di Perak, Terengganu muncul juara keseluruhan setelah merangkul 56 pingat emas, 51 perak dan 53 gangsa dengan penyertaan seramai 555 atlet.
Pembatalan Sukma Johor juga mendapat reaksi atlet yang sepatutnya bertanding. Rata-rata memohon agar jawatan kuasa tertinggi acara sukan kebangsaan itu meneliti dan mencadangkan semula perubahan peraturan membabitkan hak umur dan kelayakan penyertaan penganjuran Sukma dan Para Sukma 2022. Saya harap diorang dapat macam staykan had umur 23 tahun lah, sebab saya ada teammate yang dah umur 20-21. Kalau dia extendkan 2022 and atlet yang dah training tak dapat main, so diorang macam tak okey lah kan. Sebab kita orang pun dah training sama-sama sekali, dah ada bond tu. So saya harap diorang dapat adjust balik umur tu lah. So bila tangguh kan macam terhilang juga sebab tak dapat nak teruskan kan. Tapi untuk kebaikan semua juga dia tangguh kan. Kalau macam saya 20 tahun kelaikan umur tu tak dapat lah, sebab dia kan Sukma kan bawah 21. So saya harap mungkin orang atas boleh dapat bincangkan perkara ni kan, boleh hadkan umur ke atau macam mana, bincangkan balik perkara ni. Kita mengikut SOP lah, training. Dan KPB ni kita stop dulu, tunggu pihak dari atasan buat macam mana boleh training lagi atau tak. Target pada Sukma 2022 ni agak dah nak dapatkan banyak lagi peringkat emas lah, sebab masa Sukma Perak dapat 1 emas untuk kategori single lelaki. Kita balik ke perkembangan bola sepak. Kejayaan skuad Selangor merangkul gelaran Piala Malaysia pada tahun 1995 pastinya sesuatu yang diingati pemain dan peminat pasukan itu. Namun janji kerajaan negeri ketika itu untuk menganugerahkan 0.4 hektar tanah kepada 31 pemain dan pegawai ketika itu masih gagal ditunaikan. Sehubungan dengan itu, bekas kapten pasukan Ismail Ibrahim tampil menuntut pembelaan daripada kerajaan negeri yang kini di bawah pimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari. Jelasnya tanggungjawab menguruskan anugerah tanah tersebut ketika itu diserahkan kepada pengurus pasukan Datuk Muhammad Aini Muhammad Taib. Pasal kita tanah ni diserahkan sebagai yang besar, bukannya pada individu. So tanah ni tanah besar dalam 40 ekar itu untuk 31 orang pemain. So di situ kita serang kepada Datuk Aini, dan di situ kita terangkan kita tahu kita dapat bahagian kita dan kita tak mau bayar apa pun. Kerana premium pun kita tak mau bayar. Ini tanah kunia, kita tak perlu nak bayar premium pasal tanah kunia. Kronologi mengikut kaedah isyarat Exco meeting selepas hari Rabu 15 hari bulan pengumuman dan 16 hari bulan cerita mengenai penganugerahan ni sampai kepada kami berbincang sesama pengurusan 1995. Jadi menampakkan benda-benda ini menjadikan kami punya rujukan bahan sebagai bukti saja, tidak melebihi cara ataupun mereka-reka cerita. Turut hadir pada sidang bidang berkenaan bekas pembantu jurulatih ketika itu Datuk K. Raja Gopal dan Balu Allahyarham Anwar Abu Bakar Siti Mariam Satawi. Pada 11 November 1995, Selangor menewaskan Pahang 1-0 untuk menamakan 9 tahun kemarau Piala Malaysia. Menjelang penganjuran Litur di Langkawi 2021, Persekutuan Kebangsaan Berbasiskan Malaysia PKBM memaklumkan masih belum mendapat tarikh sebenar perlumbaan berkenaan daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Human Voyage sekaligus menimbulkan pelbagai persoalan. Presidennya Datuk Abu Samad Abdul Wahab berkata perkara tersebut harus diputuskan segera bagi mengelak bertembung dengan 2 kejohanan besar dunia. KBS perlu mengambil kira tarikh baru yang tidak bertindih dengan tarikh tersebut. Dari aspek UCI, tarikh baru LTDL 2021 tidak boleh bertindih dengan World Cup dan World Championships. Dalam masa sama, beliau turut menjelaskan PKBM perlu mendapatkan kelulusan daripada Badan Induk Berbasiskan Dunia UCI andai terdapat sebarang perubahan tarikh baharu perlumbaan itu. Dalam pada itu, Datuk Abu Samad mengesahkan PKBM terpaksa membatalkan 3 kejohanan berbasiskan kebangsaan tahun ini berikutan situasi semasa COVID-19. Jelasnya, ia berikutan beberapa daerah terlibat dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang dilanjutkan tempohnya.
Pertama sekali, kejohanan trek kebangsaan yang dijadualkan pada 17 hingga 18 Oktober 2020. Kejohanan kebangsaan mountain bike yang dijadualkan pada 31 Oktober hingga 1 November. Dan kejohanan BMX kebangsaan 2020 yang dijadualkan pada 6 Disember 2020. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM menerusi kiriman video. Bekas Ketua Jurulatih Kebangsaan Datuk K. Rajagopal menyokong tindakan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menghantar rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan baki saingan Piala Malaysia 2020. Ini kerana kejohanan berkenaan semakin hampir ke penghujung dan kini memasuki peringkat suku akhir. Tambahnya, semua pemain dan pegawai pasukan bertanding juga dilihat telah mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard SOP ditetapkan MKN. Semua perlawanan berjalan dengan baik. Tidak ada, boleh katakan, perkara-perkara yang kita dengar bahawa ada pegawai dan pemain yang test positif. So itulah pandangan saya. Kalau boleh habiskan secepat mungkin. Bagaimanapun, pengendali berusia 62 tahun itu akur andainya MKN tetap dengan keputusan menangguhkan baki saingan bagi keselamatan semua pihak. Terdahulu MFM mengemukakan rayuan kepada MKN bagi mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan baki saingan Piala Malaysia musim ini. Baik, sekian sahaja berita sekarang untuk hari ini. Kembali semula bersama Fahatu dan Ivan untuk hashtag.